يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين ولما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجهد بآياتنا إلا كل ختار كفور. Sadaqallahul azim. Tidakkah kamu
memperhatikan bahawa Allah telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan telah melimpahkan kepada kamu nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Dalam pada itu ada di antara manusia orang yang membantah mengenai sifat-sifat Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan atau sebarang petunjuk. Dan tidak juga berdasarkan mana-mana kitab Allah yang menerangi kebenaran. Dan apabila dikatakan kepada mereka yang ingkar, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak. Bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Patutkah mereka menurut datuk neneknya? Sekalipun syaitan mengajak mereka itu melakukan perbuatan yang menjerumuskan mereka ke dalam azab api neraka yang marak menjulang. Dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah dengan ikhlas, sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh. Dan ingatlah kepada Allah jualah kesudahan segala urusan. Dan sesiapa yang kufur engkar, maka janganlah engkau, wahai Muhammad, berduka cita tentang kekufurannya itu. Kepada kamilah tempat kembalinya mereka. Kemudian kami akan memberitahu kepada mereka tentang apa yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Kami akan berikan mereka menikmati kesenangan bagi sementara di dunia. Kemudian kami akan memaksa mereka dengan menyeretnya ke dalam azab yang amat berat. Dan sesungguhnya, jika engkau, wahai Muhammad, bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Ucapkanlah, wahai Muhammad, Alhamdulillah, sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian. Tidak mengingkari Allah. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat tauhid dan pengertian syirik. Allah juga yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah ialah jua yang maha kaya lagi sentiasa terpuji. Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena dan segala lautan menjadi tinta, dengan dibantu kepadanya 7 lautan lagi sesudah itu, nescaya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Bagi Allah yang Maha Kuasa, soal menciptakan kamu semua dari tiada kepada ada, dan soal membangkitkan kamu hidup semula sesudah mati, tidak ada apa-apa sukarnya. Hanyalah seperti mencipta dan menghidupkan semula seorang manusia sahaja. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidakkah engkau memerhatikan bahawa Allah memasukkan malam pada siang hari, memasukkan malam pada siang, dan memasukkan siang pada malam silih berganti. Dan ia memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Dan ingatlah sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Bersifatnya Allah dengan penuh kekuasaan dan luas ilmu pengetahuannya itu kerana bahawasanya Allah ialah sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya. Dan bahawa segala yang mereka sembah selain dari Allah adalah palsu belaka. Dan ingatlah sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi keadaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Tidakkah engkau memerhatikan bahawasanya kapal-kapal berlayar di laut dengan nikmat-nikmat kurnia Allah untuk diperlihatkan kepada kamu sebahagian dari tanda-tanda kemurahannya? Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan dan bukti untuk berfikir bagi tiap-tiap mukmin yang tetap teguh pendiriannya lagi sentiasa bersyukur. Dan orang-orang yang tidak bersifat demikian, bila mereka dirempuh serta diliputi oleh ombak-ombak yang besar,
seperti kelompok-kelompok awan menyerkup. Pada saat itu mereka semua berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan kepercayaan mereka kepadanya semata-mata. Kemudian bila sahaja Allah menyelamatkan mereka ke darat, maka sebahagian saja di antara mereka yang bersikap adil lalu bersujud kepada Allah serta mengesakannya. Dan sememangnya tiada yang mengingkari bukti-bukti kemurahan kami, melainkan tiap-tiap orang yang bersifat pemungkir janji lagi sangat-sangat tidak mengenang budi. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Luqman. Surah yang ke-31 pada juzuk yang ke-21 bermula ayat 20 sehinggalah ayat 32. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan dalil-dalil tentang ketauhidan Allah, keesaan Allah. Dan juga celaan kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah. Serta ayat yang kita bacakan menjelaskan tentang dua jalan yang dilalui oleh manusia. Jalan orang beriman dan kesudahan yang baik. Dan jalan orang kafir yang mendapat nikmat seketika kemudian diheret dan dicampakkan dalam azab neraka yang kekal di dalamnya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat-ayat yang kita bacakan ini tentang dalil-dalil kewujudan Allah dan luasnya pengetahuan Allah dan meluasnya kekuasaan Allah yang berkuasa menghidupkan semula manusia seluruhnya. Bahkan ia adalah perkara yang mudah bagi Allah, sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan manusia sebelumnya tidak ada. Kata Allah bahawa proses itu lebih mudah daripada menghidupkan hanya seorang sahaja. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang watak manusia bila mana dalam keadaan susah kembali pada Allah. Namun bila kembali dilimpahi nikmat, mereka menjadi golongan yang tidak pernah mengenang budi. Maka ini sikap manusia. Kalau sekiranya dengan Allah kebanyakan manusia tak kenang budi, maka kita pun sesama kita jangan harap sangat orang kenang budi kita. Kan itu watak manusia kebanyakannya. Illama rahimah Rabbi, melainkan orang yang Allah rahmati. Melainkan orang yang Allah Ta'ala limpahi dia dengan rahmat. Orang ni mungkin ingat budi orang. Lain pada tu tidak. Kalau sekiranya Allah pun tak diingat budi dan juga segala kemurahannya, bagaimana kita nak mengharapkan manusia ini kenang budi kita. Kerana itu Allah menyuruh kita melakukan sesuatu ikhlas. Supaya kita tak kecewa bila kita tidak dihargai. Supaya kita tak lemah. Allah Maha Kuat. Allah bila beri nikmat, manusia tak hargai, Allah tak ada masalah. Kerana Allah Maha Kuat. Kita ni lemah. Kalau orang tak hargai, kita buat, kita pun down. Kita menjadi tak betul. Kita menjadi putus asa. Kerana itu sebagai rahmat Allah pada kita yang tak kuat ni, yang cepat koyak ni, kalau bahasa hari ni, ialah lakukan setiap amalan ikhlas kerana Allah. Maka kita tak akan peduli manusia hargai ataupun tidak. Kerana kita lakukannya kerana Allah. Baik, kembali pada penafsiran ayat-ayat yang telah kita bacakan. Kalau sebelum ini, kita telah membacakan tentang nasihat Luqman. Bagaimana Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya dengan pesanan-pesanan yang penting. Bermula daripada pesanan utama akidah kepada Allah. Tidak mensyirikkan Allah. Sehinggalah kepada hubungan sesama manusia dengan kedua ibu bapa dan manusia umumnya. Dan juga perintah-perintah utama yakni mendirikan solat, melakukan yang makruf, mencegah kemungkaran dan bersabar. Dan juga perintah atau nasihat serta wasiat Luqman supaya hidup ni jangan sombong. Bukan sekadar sombong dengan manusia. Bahkan lebih teruk pada itu sombong dengan Tuhan. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang kelompok yang sombong dengan Allah. Yang diberikan pelbagai nikmat. Yang zahir dan yang batin. Yang dilihat, yang tidak dilihat. Yang tersurat, yang tersirat. Yang mengelilingi mereka siang dan malam. Pagi dan petang. Bukan seluruh hidup mereka. Namun syukur mereka itu ataupun sifat merendah diri mereka kepada Allah itu amat kuat. Kata Allah, alam tarau, tidakkah kamu semua melihat? Annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah menjadikan segala yang di langit dan di itu ditundukkan untuk faedah kamu.
Allah jadikan matahari, faedahnya untuk siapa? Manusia. Allah jadikan bulan, faedah untuk siapa? Manusia. Laut, sungai, gunung, ganang, faedah untuk siapa? Siapa yang paling banyak dapat manfaat ini semua? Binatang ke manusia? Binatang dapatlah habitat sikit. Manusia dapat 10 ekar, 20 ekar, 100 ekar. Binatang dapatlah makan sikit. Manusia makan sampai simpan dalam peti, simpan dalam store. Ada warehouse, ada sekian-sekian. Yang kalau kita lihat seluruh makhluk atau seluruh kejadian Allah atas muka bumi ini, Allah kata taskhir. Taskhir maknanya Allah letakkan penguasaan itu, faedah itu untuk manusia. Dan jelas. Kalau kita tengok misalnya binatang berkongsi makan dengan kita. Binatang ni makan sikit je, dia makan apple sikit. Kita makan 4 biji, kita. Binatang barangkali dia makanlah sikit seulah buah durian. Jadi buruk durian kita, kita makan sepohong durian. Binatang mungkinlah diminum berapa jilatan air. Kita yang minum air, berlegel-legel banyak. Geleng banyak. Kalau kita bandingkan seluruh makhluk atas dunia ni, siapa paling banyak ambil manfaat dengan segala kejadian Allah di langit dan bumi? Jawapannya manusia. Bukan manusia bukan sekadar mengambil manfaat, manusia menguasainya. Manusia menyimpannya. Singa atau harimau duduk lama dalam hutan, dia tak ada gerang hutan, tak ada. Dia tak boleh nak buktikan hutang tu dia punya. Manusia kan tak duduk dalam hutan, tapi hutan tu gerang tu nama dia. Hak dia. Artinya yang lain duduk lama, tak ada gerang. Manusia ni kadang belum duduk, gerang dah ada. Menunjukkan manusia bukan sekadar mengambil manfaat, dia memiliki. Bukan sifat manusia pula menyimpan. Binatang, dia ambil manfaat, dia tak simpan. Kita simpan. Tengok dalam store kita banyak mana barang. Binatang mana ada store? Ada binatang buat store. Warehouse ke benda. Kita rumah kita penuh. Kemudian beli rumah satu lagi. Penuh juga, beli satu lagi. Penuh. Kali ini sifat manusia menyimpan. Bila Allah menyebut perkataan taskhir. Taskhir. Maksudnya menundukkan semua ini menjadi milik manusia. Manusia yang paling banyak manfaat. Manusia yang paling banyak memiliki atau menyimpannya. Maka ada tak makhluk lain pada manusia yang bersifat demikian? Ada tak binatang lain dia memiliki? Anjing ataupun orang buat rumah anjing. Rumah anjing tu bukan dia punya. Tuan anjing punya. Padahal rumah anjing dia buat tu. Manusia rumah dia punya. Jadi ini menunjukkan bagaimana sifat pemurah Allah. Jelas bagaimana Allah menjadikan seluruh muka bumi ini, langit dan buminya milik manusia. Wa asbagha alaikum. Dan Allah Ta'ala kata isbagh. Maknanya Allah liputi. Keliling kita nikmat. Dan Allah Ta'ala menyebut zahiratan wa batinah. Zahir dan batin. Nikmat tadi zahir dan batin. Kata ulama, nikmat zahir ialah Islam. Allah beri nikmat Islam. Dan nikmat batin ialah Allah tutup keaiban. As-satru ataupun as-sitru. Allah beri kita nikmat yang paling besar dalam hidup ini, yang dengannya seorang itu akan masuk syurga. Itu lesen masuk syurga. Allah beri Islam. Itu nikmat besar. Dan nikmat batin yang Allah tutup keaiban kita. Dengan pakaian yang kita pakai. Kenapa Allah jadikan manusia cenderung memakai pakaian? Dan memakai pakaian yang indah. Kerana itulah cara manusia menutup keaiban. Allah jadikan fitrah itu. Makhluk lain Allah tak jadikan cenderung memakai pakaian. Ada tak makhluk lain dia suka pakai pakaian? Tidak ada. Allah jadikan cuma manusia yang cenderung untuk menutup badan mereka dengan pakaian. Kerana begitu cara Allah memelihara manusia daripada keaiban. Akhirnya kita nampak semua segak, handsome. Nampak muda walau umur 60 dah. Sebab baju muda. Pakaian kita. Nampak tidak ada cacat cela. Panau tak ada, kuat tak ada. Dilindungi oleh pakaian. Tak nampak kerapu kulit. Tak nampak kulit kita ni berbedang-bedangnya. Berbilau-bilau tak ada. Pakaian nampak. Tuan-tuan nampak saya handsome. Saya pun nampak tuan-tuan handsome. Ini bagaimana Allah pelihara. Ini dipanggil batin. Setengah ulama kata yang dimaksudkan nikmat zahir ialah nikmat yang dapat dilihat dengan pandangan mata. Yang bersifat harta, pengaruh, kecantikan.
dan juga taufik melakukan ketaatan pada Allah. Itu zahir. Adapun nikmat batin ialah ilmu Allah dan keyakinan dalam hati manusia. Itu nikmat batin. Allah beri kita yakin. Allah beri ilmu Allah dalam hati kita. Allah Ta'ala kata, kamu tengoklah semua benda ni aku cipta untuk kamu. Kita bayangkan kalau seorang ayah cakap dengan anak, ni semua barang dari rumah ni ayah beli untuk kamu. Semua ni ayah beli untuk kamu. Tidakkah seorang anak akan merasa malu pada ayahnya? Tunduk kepada ayahnya. Cinta kepada ayahnya. Sayang kepada ayahnya. Bukan akan berbakti seumur usianya. Sebab ni ayah dia kata, semua benda yang ayah beli ni, dari luar sampai ke dalam, yang zahir, yang dalam, yang bersifat sanadat, yang nampak, yang ada dalam bank, ini semua ayah simpan untuk kamu. Tetapi bukankah anak akan rasa besarnya sayang, kasih sayang ayah pada dia? Untuk dia tunduk, malu, mentaatinya, tidak mengingkarinya. Allah beri lebih pada itu. Allah jadikan semua ni milik manusia. Nikmat zahir dan nikmat batin. Kemudian kata Allah SWT sebab menyebut nikmat ini supaya disyukuri. Lalu Allah menyebut segelintir manusia, ada sebahagian manusia. Wa minan nas, dan di kalangan manusia itu. Man yujadilu fillah, ada yang menolak Allah. Bighairi ilmin, tanpa ilmu. Wala hudan, tanpa petunjuk. Wala kitabim munir, tanpa kitab yang jelas nyata menerangkannya. Ayat ini turun kepada beberapa pemimpin-pemimpin Mekah yang utama, yang mereka ini menjadi pendebat utama dalam mengganggu dakwah Nabi SAW. Mereka ialah pertama Nadhr bin Haris, yang kedua Ubay bin Khalaf. Nadhr dan juga Ubay sentiasa berdiri depan Nabi SAW untuk berdebat dengan Rasulullah. Dan Rasulullah SAW memberikan segala hujah, segala jawapan dengan jelas dan dengan nyata. Namun Nadhr ini tetap mengingkarinya dengan sombong. Dengan sombong sekali, maka Allah Ta'ala kata ada kalangan manusia cuba untuk menidakkan Tuhan yang sebenar. Untuk terus menyembah berhala dan mendua dan mensyirikkan Allah. Tanpa sebarang hujah yang nyata. Tidak juga petunjuk. Tak ada pun kitab. Hanya kerana mengikut hawa nafsu mereka. Sebagaimana disebut dalam penafsiran sebelum ini, yang kebanyakan mereka mengikut hawa nafsu. Sebut hujahnya mana, kan kita dah sebut. Berhala ni tak buat apa-apa. Berhala ni tak cipta apa-apa. Berhala ni baru dibeli, baru dibuat. Berhala ni memerlukan manusia lebih pada manusia perlukan berhala. Semua benda tu nyata. Tapi mereka tetap nak debat. Nak kata juga bahawa kami tak percaya pada Allah. Kami tak percaya kepada kamu, wahai Muhammad, sebagai Rasul. Kami tak percaya pada Quran sebagai wahyu. Tapi aneh, mereka percaya berhala itu Tuhan tanpa apa dalil. Sedangkan Allah bila menyebut tentang dirinya, Allah menyebut segala ciptaannya. Segala makhluk yang diciptakannya. Allah Ta'ala bila menyebut tentang kebenaran Al-Quran, Allah cabar, sila bawa ayat seperti Quran. Kamu tahu keindahan bahasa Quran. Kamu semua para pujangga Arab, para penyair yang hebat. Dan kamu tahu Nabi Muhammad SAW tidak pandai membaca dan menulis. Dan tidak pernah bergaul dengan orang Rom, tidak juga dengan orang Parsi. Maka kamu tahu, datang kepada Nabi SAW totally, secara jelas, ia adalah wahyu. Kalau Nabi Muhammad pandai membaca, mungkin Nabi pernah baca mana-mana sumber. Kalau Nabi Muhammad SAW pernah menulis, pandai menulis, pasti mungkin Nabi ada simpan nota-nota apa. Tapi ini tak ada. Menunjukkan direct daripada Allah pengetahuan tentang sejarah-sejarah silam manusia. Bermula daripada Adam, bukan sejarah Adam sampai diturunkan. Kalau kita perhatikan Quran, bagaimana Allah menceritakan Al-Quran menceritakan bagaimana permulaan manusia dan bagaimana akhir. Yang tidak pernah diceritakan oleh mana-mana buku. Hatta sampai sekarang, tidak ada seorang sarjana pun mampu untuk menulis siapa manusia pertama di dunia dan bagaimana berakhir hidup manusia. Tak boleh. Mereka tak mampu walau mereka cuba lari daripada pedoman wahyu. Mereka di kalangan apa yang disebut sebagai golongan ekologi ataupun ekologi yang mengkaji fosil, yang mengkaji semua tempat-tempat besar untuk mencari asal-usul manusia. Paling tinggi ilmu mereka sampai kepada manusia yang disebut sebagai zaman permulaan Paleolitik, itu je. Akhirnya mereka jumpalah ni Jawa Meng, Perak Meng, sekian, itu je. Lalu mereka mengingat inilah manusia paling lama di dunia. Apa dia? Perak Meng yang baru dijumpai.
atau Jawa Meng, orang Jawa. Atau mereka jumpa Peking Meng di China. Itu je setakat tu. Orang ni mesti ada mak dia. Mesti ada keluarga dia. Perjalanan manusia yang dikaji oleh ahli ekologi tidak pernah jumpa mana noktah, mana permulaan, mana noktahnya. Al-Quran cerita. Daripada awal manusia. Bahkan daripada awal ciptaan manusia. Dari tanah. Bahkan bagaimana berkembang pula manusia dengan melalui air mani. Bahkan bagaimana kematian dan kesudahan. Bahkan Allah cerita dalam Quran siapa cabut nyawa. Siapa yang cabut nyawa? Allah sebut tentang malaikat yang Allah Ta'ala berikan kekuasaan padanya untuk mencabut nyawa manusia semuanya. Bahkan Allah sebut bagaimana dunia ini akan hancur. Bahkan Allah sebut tentang bagaimana bumi ini bermula yang mereka kenali sebagai teori Big Bang yang masyhur, yang punca kepada masuk Islam ramai para saintis. Buka Quran jumpa tentang teori Big Bang. Bagaimana Allah menciptakan bumi ini, prosesnya. Maka kesemuanya ini membuktikan bahawa Allah lah Tuhan yang menciptakan. Sebab tak ada orang tahu benda ni, melainkan Allah. Sebab Allah sebut dengan mudah, ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah yang mencipta itu tahu segala-galanya? Kita lah. Kita duduk orang satu rumah, ada seorang tu kata rumah ni ada 4 bilik. Rumah ni ada 5 bilik air. Rumah ni, macam mana awak tahu? Ini rumah saya. Saya tahu. Rumah ni ada lekuk sini, ada retak sini. Rumah ni ruang tamu dia ada 2. Rumah ni sekian. Kita kenapa awak tahu? Sebab ini rumah saya. Ada tak orang lain lebih tahu tentang rumah orang lain berbanding empunya rumah? Ada atau tidak? Ada seorang dia pun syarah rumah ni. Dia rumah cik ke? Bukan. Rumah orang lain tapi saya tahu. Tak mungkin. Dia tahu. Empunya yang lebih tahu tentang rumah. Sebab empunya ada hak untuk akses rumah. Maka bila cerita tentang matahari, bulan, siang, malam, ni Allah semua cerita. Tak ada satu pun yang pernah menceritakan tentang ini melainkan Allah. Al-Quran. Melainkan Allah. Kerana Allah yang ciptakan semua. Bahkan bila diceritakan tentang manusia yang saya katakan hari ini, manusia, ahli ekologi dah gunakan seluruh kaedah untuk mencari manusia pertama. Akhirnya datang teori songsang daripada Karl Marx. Teori songsang daripada golongan-golongan yang tak percaya Tuhan. Manusia berasal dari monyet. Tentu ini bukan penemuan, ini kebodohan. Lalu sebahagian mereka ambil monyet kurung lama untuk tengok ada tak berubah jadi orang. Mereka buat benda tu. Dan mereka melatih chimpanzee. Kononnya ni IQ dia seperti manusia. Latih dia. Tapi tetap gagal juga. Kerana manusia bukan asas itu. Maka ini menunjukkan bagaimana Allah yang menciptakan. Kerana manusia tak pernah jumpa teori bagaimana manusia ini bermula atau bagaimana manusia berakhir melainkan daripada wahyu Allah. Demikian tentang Rasul-Rasul, demikian tentang umat-umat yang hancur. Yang sebahagian besar ahli ekologi menggunakan pertolongan Al-Quran dalam membongkarkan kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang Allah cerita. Baik golongan kaum Ad, kaum Thamud. Bagaimana diceritakan mereka ahli ekologi cari kota, dipanggil kota Iram. Kota Iram, kota yang mempunyai tiang-tiang yang besar. Yang kepunyaan kaum Ad yang Allah utuskan Nabi Allah Hud AS. Yang dianggap ini kota yang paling canggih dalam pembinaannya. Tapi oleh kerana mereka tak cukup taklifah ataupun tak cukup kita katakan dana research ini, mereka berhentikan seketika. Penemuan ini Allah sebut. Hampir hilang benda ni. Tapi Allah cerita tentang namanya kaum Ad. Yang disebut Iramadzatil Imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Membina rumah daripada tiang-tiang yang besar yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Dia punya rumah dia tiang-tiang besar yang begitu indah. Allah cerita tentang teknologi pembinaan yang hebat. Maka ini semua membenarkan, menunjukkan Allah yang menciptakan, kerana Allah itu Tuhan. Kemudian kata Allah Ta'ala, kalangan manusia terus berlawan tanpa ada hujah yang jelas dan nyata, menolak ketuhanan untuk meneruskan syirik kepada Allah Ta'ala. Maka apa kata Allah? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Bila dikatakan pada mereka, bukankah jelas apa yang Allah turunkan? Bahawa patung-patung ini bukan Tuhan? Dan bukankah jelas apa yang Allah turunkan bahawa Allah lah Tuhan? Bukankah jelas apa yang Allah turunkan bahawa Muhammad ini Rasulullah? Bukankah jelas apa yang Allah turunkan bahawa Al-Quran ini dari Allah? Bila mereka tak mampu untuk menolak kejelasan itu, apa kata mereka?
Bila dikatakan ikutlah Islam, qalu kata mereka, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Tak, kami akan terus ikut datuk nenek kami, moyang kami. Lihat, mereka tidak mau berubah. Mereka kata kami akan ikut kebiasaan kami. Kami tak akan ubah. Walau jelas tentang perdebatan berkait dengan ketuhanan berhala-berhala. Tuan-tuan, yang semua berhala ini orang yang paling bodoh sekali dalam penghujahan. Kerana dengan jelas mereka tengok berhala ni dibuat, tiba kata Tuhan. Dengan jelas. Sebab itu Allah mencela golongan ini yang menyembah berhala. Mereka tak bawa keterangan apa pun sebenarnya. Mereka nafsu. Kalau kita debate, kita debat dengan dia, betul ke ni patung ni Tuhan? Betul tak betul? Okey, katakan dia kata, betul. Kita tanya satu soalan. Ni, bila dia ada? Bila dia ada? Oh, kita baru beli tahun lepas. Berarti awak lah yang lebih kuat pada dia. Awak hidup dulu pada dia. Sebab itu ketika mana para sahabat dalam menentang golongan penyembah berhala, mereka berkata, miladuna aqdamu min miladikum. Lahir kami lebih dulu pada lahir kamu, wahai berhala. Macam mana kamu jadi Tuhan? Lahir kami lebih dulu pada lahir kamu. Kami lahir sekian tahun, kamu lahir baru lagi lahir. Baru dibuat. Bukan jelas ia batu yang tak bernyawa. Itu ketika orang yang, bila orang tak ada hujah. Tak ada hujah mereka hawa nafsu. Akhirnya bagaimana nak perkuatkan hujahnya? Kami dah ikut macam biasa. Nenek moyang kami. Lalu mereka cuba pertahankan kebiasaan nenek moyang. Apa kata Allah? Waktu mereka menjawab nenek moyang, kata Allah, awalau kana syaitan yad'uhum ila azabis sa'id. Bagaimana pandanganmu kalau sekiranya sebenarnya yang menjadikan kamu macam inilah syaitan yang nak menjerumuskan kamu masuk dalam neraka yang membakar. Ini bukan nenek kamu sebenarnya. Tapi syaitan yang telah menyesatkan kamu dan orang sebelum kamu. Untuk masukkan kamu dalam neraka. Contoh orang semua berhala, dia tak ada istilah syurga neraka. Dia cuma ada istilah dunia. Sebab dia percaya pada nirwana di dunia, atau dia percaya pada istinsah, atau disebut penjelmaan semula ke dunia. Bagi dia kalau mati dia jelma balik, ikut tikus, ikut kucing. Tengoklah. Ataupun mungkin ke peringkat tertinggi, dia akan menjelma menjadi Brahma. Maka dia menganggap atau disebut sebagai isu tanasuh. Itu penjelmaan semula. Bahawa katanya siapa mati dia akan jelma balik. Sebab asal dia tak percaya pada akhirat. Ini penyembah berhala. Baik Buddha, baik ini. Dan mereka juga tak percaya tentang syurga dan neraka. Sebab cerita dunia mana ada syurga. Sedangkan Allah menceritakan tentang syurga dan neraka. Maka Allah kata, syaitan yang menyuruh kamu semua. Bapak-bapak kamu sekali diseru untuk jadi sesat. Untuk dihumbang semua dalam neraka. Maka itu satu tempelak yang besar pada mereka. Bila sebut neraka, kamu kena sumbat dalam neraka. Akhirnya kita dapati kecenderungan penyembah berhala. Mereka bakar mayat mereka. Sebelum dibakar. Kononnya bila bakar, dah tak bakar lagi. Mereka telah menyegerakan azab. Bakar tu dah rasa azab. Sebelum dapat azab yang sebenarnya. Ini yang Allah sebut dalam Quran. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Kami dah rasakan kepada mereka azab kecil di dunia. Sebelum datang azab besar di hari akhirat. Maka ini di antara siksaan atau hukuman Allah pada mereka. Kemudian Allah menceritakan. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ. Tapi siapa yang tunduk dirinya kepada Allah. وَهُوَ مُحْسِنٌ. Dengan keadaan dia sibuk buat kebaikan. Untuk menunjukkan Islam dengan kebaikan tidak boleh dipisahkan. Islam bukan keganasan. Islam kebaikan. Islam mengajar buat baik, bukan mengajar buat ganas. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ. Siapa yang menundukkan wajahnya, yakni menundukkan dirinya ilallah, kepada Allah. Dengan maksud beriman kepadanya, mengikuti segala perintahnya. وَهُوَ مُحْسِنٌ. Dalam keadaan dia melakukan kebaikan. Apa maksud وَهُوَ مُحْسِنٌ? Kata para ulama, wa huwa mutqinun amalahu. Dia bersungguh-sungguh buat baik, bukan sekadar buat baik. Dia buat baik dengan sempurna. Ini sifat orang Islam. Kalau dia buat baiknya sempurna. Dia bukan buat baik melepas batuk di tangga. Bukan buat baik seperti kita katakan sekadar lepaskan tanggungjawab. Kan dia tahu ada pahala kebaikan. Kan itu orang beriman dengan kebaikan tak boleh dipisahkan. Sejarah telah menunjukkan bahawa bagaimana orang Islam memberi manfaat pada dunia begitu banyak.
Bila ada sahaja orang Islam, maka banyak manfaat. Bahkan Rasulullah telah memberi perumpamaan bahawa orang beriman itu seperti lebah. Lebah. Dia tidak makan melainkan yang baik. Dia tidak mengeluarkan melainkan yang baik. Dan dia tidak pernah singgah pada mana-mana ranting lalu mematahkannya. Tidak pernah. Maksudnya orang Islam sifat duduk kat mana pun dia tak buat kacau. Itu orang Islam. Duduk kat mana pun dia buat benda baik. Dan dia beri manfaat pada masyarakat. Umpama madu. Umpama lebah. Tapi jangan tak beradab. Tak beradab kena sengat dia. Kerana orang Islam sentiasa bawa senjata. Seperti lebah, dia sentiasa ada senjata. Senjata letak kat punggung dia, letak. Nak ambil, dia tak bawa. Ambil. Tapi kalau tak tahu adabnya, tak tahu peraturannya, maka setiap lebah itu akan menjadi tentera. Semua. Orang Islam, bila orang tak tahu beradab orang Islam, setiap orang Islam jadi tentera. Kita tak perlukan tentera khusus. Setiap orang Islam, dalam dirinya ada sifat mempertahankan Islam. Sebab itu orang kafir takut kalimah jihad. Kalimah ni tak ada pada orang kafir. Apa maksud kalimah jihad? Setiap orang Islam tahu kewajiban dia. Kita tak boleh satu tentera khusus yang ada sekian banyak, tak, semua. Contoh Israel bila dikalah lawan Mesir. Kenapa? Kerana setiap rakyat Mesir mula menjadi tentera. Lalu kerajaan Israel mula mengamalkan satu dasar namanya tajni. Tajni atau namanya kerahan tentera. Sebab dia nampak kerahan tentera ini berjaya dari sudut menjaga kedaulatan negara. Akhir berapa negara ikut buat tajni? Kita tak ada. Kerahan tentera kita cuma ada askar simpanan, wataniah. Part time. Kalau cuti pergilah. Tak nak pergi sudah. Pergi dapat allowance. Mereka buat tajni, tak pergi mereka akan hukum penjara. Baik Israel ataupun Yahudi ataupun ada beberapa buah negara. Kenapa mereka takut bila berperang orang Islam? Sebab orang Islam dia ada kerahan tentera daripada dalaman keyakinan akidah. Yang semua akan bangkit dan bangun. Sebab itu nanti tentera Mahdi bukanlah tentera yang kata bayar gaji. Mereka tentera yang dalam jiwanya ada semangat jihad. Mereka lah para tentera. Tentera ini yang paling ditakuti sebab tak dapat baca siapa mereka. Atau kerana semua mereka ni tentera. Itu beza. Bagaimana Islam memberikan ataupun kita katakan bila diceroboh hak orang Islam, maka setiap tentera Islam, setiap orang Islam adalah tentera. Macam saya sebut lebah, memang beri madu, memanglah cari bunga lawa-lawa. Kita tak pernah patahkan walau satu pun dahan, ranting, tak pernah. Tapi setiap kita ada senjata. Maksudnya ada sifat jihad. Kalau sekiranya mereka mengusik kita dengan cara tak beradab, maka kita bersedia mati. Dengan keberanian yang Allah beri kepada kita. Kerana itu, orang kafir takut semangat jihad. Dan mereka cuba untuk kekang jihad tadi. Jangan ada jihad. Setiap kali tentera ada je semangat jihad, mereka akan buat macam-macam cara. Di Thailand, bila ada seorang tok guru namanya Ustaz Sulong. Dia balik Mekah mengajar. Dia tahu orang Islam di Thailand dalam tekanan. Dan mereka tetap berjiwa merdeka. Sebab mereka dulu ada, kita katakan, Patani Darussalam. Negara mereka jauh lebih kuat daripada negara mana-mana negara di Semenanjung. Kekuatan mereka. Sejarah mereka panjang. Jadi ada seorang ustaz namanya Ustaz Sulong tadi. Mula kembali menyemarakkan jihad. Maka kerajaan Thailand mula bimbang. Takut. Kalau ditangkap. Dia buat modus operandi dia sama. Ditangkap. And then pergi balik polis. Konongnya telah dibebaskan. Walau dia masih kidnap. Kalau dipotong-potong, dia hanyut ke sungai. Matilah Ustaz Sulong. Sebagai satu kesedaran jihad. Mereka takut. Bila ada tentang jihad. Kerana kesedaran ni bila ada itu menumpaskan mereka. Itu menjadikan orang Islam tak pernah putus asa. Sebab sejarah menunjukkan. Mana-mana negara yang asalnya Islam merintah, dia akan kembali pada Islam. Mana-mana. Walau beratus tahun dijajah, dia akan kembali. Contoh kita Tanah Melayu. Berapa tahun kena jajah? Hampir 400 tahun. Ni orang dulu fikir bakal mustahil terlepas. Sama juga yang berlaku di Tunisia. Dijajah. Libya. Negara Afrika. Puluhan tahun. Tapi satu benda janji Allah. Mana-mana negeri yang asalnya negeri Islam, dia akan kembali pada Islam. Dia akan kembali. Dia tak akan dia pegang oleh musuh lama. Selatan Filipina. Dia akan kembali pada Islam. Dia akan kembali pada Islam. Dan termasuk saya kata Patani, dia akan kembali pada Islam. Cepat ataupun lambat, dia akan kembali.
Kan setiap negara Islam tidak boleh direbut oleh mana-mana musuh Islam. Melainkan sampai masa mereka akan habis. Kalau macam saya kata, kalau kita baca sejarah tanah Melayu ni, macam ada mustahil dah 400 tahun dah ni. Masuk Portugis, datang Belanda, datang Inggeris, datang Jepun, kemudian Inggeris balik. Dan kan daripada tak ambil 1511 sampailah kita merdeka 1957. Kira-kiranya 400 tahun. Macam tempoh 400 tahun tu macam mustahil. Sementara setakat tempoh 5 tahun. Apa sangat? Tempoh 400 tahun. Akhirnya dikembali kepada orang Islam balik. Dia tak boleh pergi. Sebab ini negara Islam. Macam mana pun dibuat perancangan, macam mana pun dia buat. Macam mana pun dia wujudkan tali barut seperti buang. Dia tak akan menghilangkan hak negara Islam. Kita baca sejarah penjajahan di Afrika. Yang Perancis semua datang, akhir keluar. Yang jajah Mesir, Mesir dijajah oleh dua kuasa besar. Pertama ialah Perancis, kemudian Inggeris. Akhir keluar. Dan kita juga yakin India yang merupakan wilayah Islam, yang akhirnya akan menjadi milik orang Islam. Sebab itu mereka takut balik orang Islam bangkit. Lalu mereka buat penindasan, antaranya mereka nak buang semua warga negara Islam yang duduk di India untuk balik ke Pakistan ataupun buatlah apa pun. Kerana mereka mengetahui sejarahnya orang Islam akan kembali. Maksud India itu, dia asal negara Islam. Banyak dinasti Islam di situ. Seperti Ghaznawi, seperti Khilji, yang memerintah beratus tahun ini. Dan dia akan kembali balik. Macam wilayah Asia Tengah yang dijajah oleh Rusia, dibentuk USSR. Akhirnya semua negara ini kembali pada Islam. Dagestan, Tajikistan, Uzbekistan, Inggeristan, semua dikembali. Negara ini kembali menjadi asas dia, asal dia. Chechen atau Chechnya, kalau dijajah banyak kali Rusia. Kemudian dijajah lagi zaman Putin, akhirnya dia beri juga orang Islam pegang. Kerana Allah jaga negara Islam. Itu tuan-tuan kena tahu, sifat negara Islam dijaga oleh Allah. Dan akhirnya dia akan kembali balik. Kerana inilah pusaka orang Islam. Semua tanah ini ialah harta pusaka orang Islam. Siapa pun ambil, dia mengambil dengan cara tak betul. Kerana Allah bagi pusaka ini pada orang Islam. Bumi ini hak Allah. Dan Allah mewariskan kepada orang yang beriman dan bertakwa. Siapa yang mengambil harta pusaka orang lain akan dikembalikan. Dan bumi inilah harta pusaka orang Islam yang Allah suruh jaga amanah ini. Dan orang Islam akan ambil balik. Untuk apa? Melaksanakan amanah Allah. Ini dari sudut sejarah kalau kita baca. Kemudian kembali kepada ayat kita, Allah sebut orang beriman tekun buat baik. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia telah berpegang dengan tali simpulan yang kuat. Wa ilallahi aqibatul umur. Dan kepada Allah kesudahan setiap perkara. Yang Allah masukkan dia dalam syurga, Allah muliakan dia. Segala perkara yang baik, ending yang baik milik orang beriman. Sehingga hari kematiannya, sakaratul maut, sehingga hari dalam kuburnya, sehingga hari dibangkitkan, semuanya ialah kesudahan yang baik bagi orang beriman. Sebab itu kalau kita cerita hal orang beriman dari sudut kesudahan hidupnya di dunia, dengan taubatnya, dengan insaf, dengan muhasabah, ending dia baik. Walau dulu nampak macam terkejar. Lama-lama datang hari dia taubat. Datang hari dia baik. Kesudahan baik sebab dia ada iman. Kemudian dalam kubur juga begitu. Kemudian dibangkitkan juga begitu. Akhirat juga begitu. Kesudahan dia baik-baik. Tapi dengar pula, apa kesudahan orang kafir? Wa man kafara, dan siapa yang kafir. Fala yahzunka kufruh. Wahai Muhammad, tak payah bersedihlah dengan kekafiran mereka. Rasulullah SAW bersungguh dakwah. Bila mereka tak terima Nabi rasa tekanan dia. Maka Allah beritahu, wahai Muhammad, kalau dia sudah memilih kekufuran dan kamu telah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya hujah, jawapan, segala kekeliruan, lalu mereka terus memilih kekufuran secara inat dan secara sombong, bukan secara jahil. Rasulullah SAW kalau tahu orang tu jahil, Nabi akan terang lagi sampai dia faham. Umpama seorang cikgu, bila budak tu bodoh tapi nak belajar, dia ajar sampai pandai. Tapi kalau jenis budak tak nak belajar, kita tak boleh kata apa lah. So sekolah tak nak sekolah. Tapi kalau budak tu, dia bodoh, ajar tak faham-faham, tapi dia nak belajar, kita akan terus ajar sampai dia pandai. Orang kafir yang jenis terus engkar, tunjuk keengkaran dia, maka apa kata Allah Ta'ala pada Nabi SAW? Siapa yang kafir, wahai Muhammad, fala yahzunka kufruh, tak payah berduka cita dengan kekufuran. Tak payah. Tak payah lagi sibuk dengan dia. Ilaina marji'uhum. Kerana nanti kesudahannya tetap kembali kepada kami. Fanunabbi'uhum bima amilu. Kami akan dedahkan segala sia-sianya perbuatan mereka dulu di dunia.
Kesombongan kami dedahkan semuanya. Innallaha alimun bizatis sudur. Kerana Allah itu mengetahui apa yang ada dalam dada mereka. Yang ni Allah tahu yang mereka tentang Islam tu apa benda dalam dada mereka tu. Hasad, dengki. Kita kadang-kadang bila orang tolak sesuatu, sebab apa ditolak? Tak elok ke? Sebab kita tak tahu isi dada dia. Barangkali kita tak terang dengan baik. Tapi Allah akan bongkarkan. Dalam hatinya rupanya ada hasad, dengki. Ada sombong. Ini kalau cakap memang tak guna. Kerana Allah akan dedahkan apa yang ada dalam dada mereka. Numati'uhum. Yang kafir ini kata Allah, numati'uhum. Baik, kami bagi nikmat kat dunia. Silakan, kamu boleh makan, boleh minum, boleh kaya. Kamu boleh ada semua benda yang kamu nak. Numati'uhum. Kami beri nikmat. Qalilan, tapi sikit. Apa maksud sikit? Nisbah dengan nikmat akhirat. Sikit je. Kalau 8 umur sampai 100 tahun masih sikit berbanding syurga yang kekal abadi. Sikit je nikmat kamu dapat. Sebab tu kita kena faham. Kita orang beriman kena faham. Nikmat Allah kat dunia. Sebab mana pun dia kata Allah, mata'un qali, nikmat sikit. Tuan-tuan kita kalau fikir, waras. Mana kita nak nikmat sikit, nikmat banyak. Tuan-tuan nak untung banyak ke untung sikit? Ni ada orang, dia nak beli barang kita. Kita beli RM1, dia nak beli RM10. Tapi ada orang nak beli RM1 juta, tapi tunggu sikit, lambat sikit dia datang. Tapi dia janji nak beli. Dan dia tak pernah mungkin janji. Tuan-tuan nak untung setakat RM9 je? Atau ni yang nak beli dengan harga juta? Orang cerdik tak apa, tunggu lama sikit tak apa. Sebab tunggu pejam celik, akhirnya sampai waktu. Kata Allah nikmat kat dunia ni sikit dan sebentar. Sekejap. Sebab tu tuan-tuan kita tak payah sedih. Kalau kita tak dapat nikmat-nikmat kat dunia, tak payah sedih sangat. Kita ada akhirat. Bukan nikmat di dunia ni ada fitnah dia, ada musibah dia. Ada pendengkinya. Bukan nikmat di dunia ini, sifat ni kita tak boleh guna semua. Biarlah ada banyak pun. Ada 2 telefon, tak boleh guna semua, 1 simpan. Ada 2 kereta, boleh guna semua, tak boleh. 1 sampai bateri kong tak guna. 1 je guna. Kereta ada 2. Kenapa kita tak boleh guna semua? Yang kita ada nikmat dunia ni semua kita tak mampu guna semua. Dan sementara pula bila umur kita makin lanjut, lagi tak boleh guna. Dah makin lanjut umur kita. Apa yang kita boleh guna? Rumah pun dah tak naik. Mana saya dengar cerita orang-orang yang buat rumah agang, rumah besar. Pada usia tuanya jual. Tak nak, kita dah pernah. Kita nak cari rumah kecil. Bahagia duduk rumah kecil. Dah berubah kenapa? Memang dah tak boleh guna. Dan siapa usia tua nak duduk rumah besar? Tak nak dah. Kita nak duduk rumah kecil. Kalau boleh sewa hotel bilik je. Tak payah bawa apa-apa. Masuk keluar macam tu. Sebab apa kita mula rasa kita tak guna banyak? Ruang-ruang yang ada kita tak guna banyak. Kita guna ruang sikit je. Daripada 4 bilik, akhirnya 1 bilik. Kadang-kadang bilik pun tak guna, tidur kat luar. Ya, tak ada bilik ke? Tidur kat luar je, sedap. Senang jaga rumah sekali takut pencuri masuk. Tapi bilik-bilik kosong. Dia boleh tidur kat luar, tidur depan pintu. Kesudahan kita macam tu je nikmat dunia. Tak banyak pun. Tanya orang umur 70, 80. Apa nikmat dia? Berlari pun tak boleh. So berlari tak boleh, jalan laju tak boleh. Apa benda boleh? Dia makan pun dah tak boleh. Jadi supaya kita tahu, Allah sentiasa ingatkan nikmat tu. Jangan duk kita rasa bangga sangat nikmatkan ini bersifat sedikit. Kepada orang kafir Allah sampaikan, numati'uhum qalila, thumma nattarruhum. Kami beri nikmat seketika yang sedikit, thumma nattarruhum. Kemudian kami seret mereka. Ila azabin ghalis, pada azab yang amat pedih. Tuan-tuan, tak payah dengkilah orang kafir ni kaya. Elon Musk kaya tak payah nak kita dengki. Dia ada bilion, trilion. Kalau kita tanya balik, dia guna apa? Dia ada dengan duit trilion, dia guna buat apa? Tak ada guna pun dia. Dia pun tidur kat pejabat ke? Kaya, rumah tak beli. Yacht tak beli. Private jet tak beli, semua tak beli. Tapi kaya. Tanya tidur kat mana? Tidur kat pejabat. Oh senang kita pula tidur kat rumah. Nampak macam kaya, tapi kalau kita cek macam mana diguna kekayaan, macam dia tak guna. Dia tak boleh guna. Dia cuma berbangga orang kaya di dunia. Itu je. Tapi untuk guna tak boleh. Bini dah tak ada. Asal ada bini dengan bini lagi. Mana bukan sebab miskin atau kaya. Isteri tu tetap. Tidak. Ni patut kaya. Dia boleh ikat bini dia dengan rantai emas yang 4 kilo, 10 kilo. Biar jangan lari. Ikat kat kaki, kat leher. Jangan lari. Ambil rantai emas. Oh lari juga.
Lagi juga beri semua benda ni. Supaya kita tahu nikmat tu sifat dia sikit. Dah lah sikit, boleh guna sikit, rasa sikit. Nikmat. Sikit, boleh guna sikit. Ada seorang hamba Allah, dia kaya. Kaya, dia suruh tukang masak, dia ada berpuluh tukang masak. Masak semua makanan. Semua makanan dia suruh masak, letak atas meja. Panjang. Tapi dia makan sikit. Kemudian dia buang. Dah duit banyak. Esok pun sama. Tukang masak dia ada berpuluh tukang masak. Jenis Asiannya, Westernnya, semua ada ni. Masak semua, letak atas meja. Dia pun tengok, jengok. Rasa cuik ni sikit, buang. Dia dah tak rasa nikmat makan. Nikmat membazir je dia. Bayangkan dia boleh kumpul semua makanan atas meja dan dia tak makan. Dia tengok. Itu boleh ke kita mau ligang habis. Kita ada nikmat makan, dia tak ada. Ini menunjukkan bahawa bagaimana orang kafir. Tuan-tuan jangan cemburu lah orang kafir kaya-kaya dan kadang dia kufur. Tapi bukan maksud kita kata dia ni ahli neraka sebab kita tak tahu kesedaran kalau dia masuk Islam. Allah SWT. Tapi maksud saya ialah nikmat orang kaya tak payah, nikmat orang kafir tak payah kita cemburu. Allah dah beri kita Islam. Kita cuma menunggu giliran Allah beri nikmat kita di syurga kelak. Nikmat ini cuma sementara. Yang saya katakan banyak mana pun kita dapat. Kita tak mungkin boleh guna. Tak mungkin boleh guna sewenang-wenangnya. Bahkan kadang-kadang ada musibah besar untuk kita menggunakannya. Kemudian kata Allah Ta'ala dapat menceritakan manhaj kehidupan orang beriman dengan kehidupan orang-orang kafir. Orang beriman kata Allah, mereka yang sentiasa menyerah diri pada Allah yang taat, kemudian mereka suka buat baik. Dan saya dah sebut kaedah buat baik orang Islam ialah itqan. Kita ni jangan duk bangga lagi dengan Islam kalau kita tak buat benda dengan itqan. Apa ni? Teliti lah. Kita buat apa benda pun biar teliti. Kalau kita jadi apa pun, biar kita jadi pakar. Orang Islam terkenal dengan kesungguhan di dalam bab. Jadi kalau jenis orang buat kuih lawa-lawa. Buat kuih sedap-sedap. Kalau jenis tukang masak, belajar betul-betul masak. Biar sedap betul. Kalau jenis saya katakan cikgu, biar jadi cikgu betul-betul. Akar betul. Yang boleh beri faham pada anak murid dengan sungguh. Ini itqan dalam amalan. Apa pun kita buat kena itqan. Itu tanda dipanggil mumbathik min imanin sahih, lahir daripada iman yang betul. Sebab orang kalau ada iman yang betul, dia tak akan jadikan dia sambil lewa buat kerja. Tak akan. Bila iman dia betul, dia akan buat kerja sungguh-sungguh. Tuan-tuan tengok sahabat. Iman dia betul. Yang namanya Ansar kerjanya berkebun, dia berkebun sungguh-sungguh sehingga Madinah menjadi pengeluar kurma terbesar dunia. Yang kerja meniaga di kalangan muhajirin, mereka kerja sungguh-sungguh sehingga mereka menguasai ekonomi mengalahkan Yahudi. Ini generasi pertama yang kita kena tahu. Tak adalah dia bila sebut agama, dia duduk masjid, tak nak kerja. Itu bukan kepahaman betul. Sebab kepahaman kita betul tentang Islam, tengok sahabat. Sahabat itu yang menterjemahkan Islam paling betul. Kerana mereka dididik oleh dua tangan Rasulullah yang mulia. Yang saya katakan terlibat dengan bisnes betul-betul. Sehingga ini Abdul Rahman kalahkan Yahudi, ini Uthman kalahkan Yahudi. Ini kompetitor yang tough Yahudi. Kata Yahudi ni orang lain tak boleh kalahkan dia menaikkan orang Islam. Orang Yahudi tahu. Sebab itu orang lain naik dia tak peduli. Sebab orang tu dia boleh sentap sekejap je. Tapi bila orang Islam naik dia mula bimbang. Ada seorang nama Zahrawi ni. Dia buat apa nama ni terpanggil apa ni drone. Dia buat drone tu simple, bukanlah canggih sangat. Buat drone. Yahudi cari dia. Kerana takut. Pada orang lain buat drone lagi canggih. Dia tak takut. Jangan orang Islam. Dia buat. Dia pun beri pada Hamas. Makin dia takut. Akhirnya mereka buat satu pembunuhan terancam. Kerana terlalu takut. Ini Fayyid yang kat Malaysia kena bunuh kat Gombak. Itu pakai elektrik. Dia ada satu formula untuk menjimatkan penggunaan elektrik. Dan dia orang asing yang pertama dapat anugerah di Malaysia. Ini Fayyid yang dibunuh oleh Mossad. Masuk Kuala Lumpur, tembak. Kenapa? Mereka takut orang Islam bijak. Orang kafir bijak mereka tak kisah. Kerana mereka tahu bila orang Islam bijak, inilah yang akan mengalahkan Yahudi. Mereka tahu orang lain yang kafir, kalau bijak itu boleh cacak hidung. Mereka bunuh. Ni bila baru ni kita tengok orang Melayu, orang terlibat, orang Malaysia yang kerja dengan Mossad, tangkap orang Palestin. Saya tanya sahabat saya di Palestin. Cerita dia macam mana. Dia sebenarnya dia ialah pakar IT. Dia dua orang pakai IT yang ditangkap yang bukan specialistnya.
yang tak dia ditangkap yang betul-betul pakar IT, yang ditakuti. Dia rekrut orang Malaysia, berapa puluh orang, untuk tangkap sumbat hotel, belasah, kemudian buat VC dan video untuk torture, soal jawab, istijwab. Tapi dia silap tangkap. Dia tak tangkap yang betul-betul pakar IT, yang amat ditakuti yang duduk di Malaysia. Yahudi, saya katakan kalau dengar cerita orang yang hebat, disanjung. Okey, dia bagi anugerah. Award. Jangan orang Islam. Sebab yang satu-satunya mengalahkan Yahudi cuma orang Islam. Bab meniaga, bab belajar, bab tentera, paling ditakut orang Islam. Orang lain dia tahu dia akan kuasai dengan mudah. Semua orang akan ikut Yahudi, tapi tidak orang Islam. Sebab mereka tahu kesudahan kepada orang Yahudi di tangan orang Islam. Mereka yakin benda ni, kesudahan. Dia sama macam Fir'aun. Dia tahu kesudahannya di tangan Bani Israel, maka dia bunuh semua budak-budak ni. Dia tak bunuh budak lain. Padahal kawan tu baru budak lagi, nyusu pun tak pandai. Tapi ketakutan, dia tahu yang kebunuhnya kalangan Bani Israel. Sama seperti hari ini, Yahudi tahu berakhir nyawanya di tangan orang Islam. Jangan ada seorang Islam yang hebat. Walaupun baru tunjuk macam hebat, belum hebat, dia akan bunuh. Dia akan tangkap. Itu yang mereka buat di seluruh dunia. Mereka cari mana orang Islam yang pakar di seluruh dunia. Tentang bila pakar nuklear Pakistan dibunuh. Pakar nuklear Iraq dibunuh beramai-ramai dalam perang Teluk. Dia tahu ni ada kemampuan. Dia takut ada negara Islam. Mereka masuk ke Iraq ketika mana mereka menjarah Iraq. Mereka cari pakar-pakar. Mereka tak peduli Iraq ni siapa tak habis, tapi jangan ada pakar. Lalu mereka membunuh senyap-senyap setiap pakar-pakar yang ada dalam Islam. Nah, ini supaya kita tahu. Orang Islam sifatnya itqan. Kalau betul-betul tuan-tuan orang Islam. Kita kalau buat kerja sungguh-sungguh. Buat kerja biar jadi pakar. Bukan buat kerja sambil lewa. Ini orang faham Islam. Orang buat kerja sambil lewa lalu cerita kita cuma duduk masjid je Ustaz. Ini bukan yang faham Islam. Kalau betul di Islam, kalau dia buat kerja, buat elok-elok. Kalau dia buat kerja apa-apa pun, dia buat elok-elok. Menunjukkan akhlak dia. Dan manakala orang kafir, kata Allah, jangan bimbang. Kesudahan orang kafir walau bagaimana hebat, kesudahan mereka lah dalam neraka. Kalau mereka dapat nikmat hari ini, ia cuma nikmat sementara. Supaya jangan ada orang Islam cemburu dengan orang kafir sampai nak ikut cara hidup mereka. Akhirnya sokong LGBT juga, kan nak ikut. Kononnya hak asasi. Mereka menunggu kebinasaan. Mereka menunggu kehancuran mereka. Tentang orang kafir makin lama, sesudah mereka melalui zaman apa disebut sebagai zaman kemodenan atau disebut sebagai revolusi. Mereka jadi hebat. Tapi satu benda yang berlaku dalam masyarakat mereka ialah dipanggil syuzuz, jinsiah ataupun keganjilan seksual. Dan juga transgender yang teruk. Dan segala keruntuhan akhlak yang teruk. Seorang pemikir Islam, dia pergi di Eropah. Mula-mula dia kagum dengan pembangunan. Dia pergi kali kedua, dia kata, ini tamadun yang tak lama lagi akan hancur. Bukan seorang pengkaji menyatakan bahawa semua Eropah terkena penyakit kanser. Penyakit kanser yang teruk. Dari sudut perangai mereka semua teruk. Kerana bayangkan yang menyokong kuat LGBT hari ini. Yang duk serang negara Islam Qatar khususnya. Diserang dengan cara besar-besaran. Menyokong besar-besaran. Tuan-tuan, bila mereka menyokong ke arah tu, kita tahu mereka menuju kehancuran. Mereka tak lagi normal, otak tak normal. Tak tahu bagaimana manusia itu membiak. Dia ingat biak tu jantan sama jantan. Akhirnya dia merosakkan. Bahkan paling teruk, dia telah menjadikan anak-anaknya bodoh. Tak tahu nak tukar, nak tahu jantina pun. Ayah aku lelaki, mak aku pun lelaki. Kan dia orang ambil anak angkat. Dan dia ada hak ambil anak angkat. Budak ni diperbodohkan, tak kenal jantina. Ayah pun jantan, mak dia pun jantan. Mana satunya ayah? Dikonfuskan. Tuan-tuan bayangkan budak-budak kecil dah dibodohkan macam tu. Bagaimana kita harapkan dia akan menjadi pelapis yang baik? Dalam orang Islam kita kenal lelaki perempuan. Anak-anak Islam kenal lelaki ni perempuan. Dan selama ni tahu nak kahwin dengan siapa. Kadang-kadang tadika dah mengorak dah. Nak kahwin. Sebab dia tahu ni perempuan. Dah melawar dah dia. Tapi orang kafir dia mula confuse jantina. Sebab tu kata pemikir, bila anak kecil sudah dikonfuskan benda tu asal, mereka rosak. Ini benar-benar satu kata-kata menuju kepada kebodohan Eropah. Itu orang Islam, kita dah sebut, kesudahan orang beriman ialah kemenangan. Terus itqan dalam amalan. Tuan-tuan, kita orang beriman terus bangkit, buat apa yang menjadi kepakaran kita. Buat apa? Kita pakar buat apa?
buat benda tu sumbang pada masyarakat. Lama-lama Islam pun jadi kuat. Orang tu bidang apa dibijak, bidang pertanian, buat elok-elok. Sampai dia benar-benar jadi ahli pertanian baik. Yang bagi apa pertukangan, buat elok-elok. Kita hari ni ialah buktikan kita boleh buat benda tu dengan baik. Dan kelak Allah akan tunjukkan bagaimana natijah kekalahan kafir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.